Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan selama-lamanya asyhadu an la ilaha illallah alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadir musik Imam Nasiruddin bahasanya dengan kasih surah Al-Qariyah di surau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita sambung kajian kita pada pagi ini. Dimulakan dengan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wal ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kemudian sambung kepada ayat berikutnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. 34 dan juga 35 surah At-Taubah, dan 34 dan juga 35 surah At-Taubah. Kita tengok dulu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari wal ruhban, ramai di kalangan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama, di kalangan orang Yahudi dan Nasara itu, iaitu apa keadaannya mereka, la yaquluna amwalan nasi bil batil, iaitu mereka memakan harta orang ramainya dengan jalan yang batil. Kemudian wa yasudduna an sabilillah, mereka juga menghalang-halangi manusia lain daripada jalan Allah, iaitu agama Islam ni. Kemudian walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, barang siapa yang menyimpan emas dan perak itu, harta itu, serta tidak membelanjakannya. Kalau dinyatakan di sini kalimah yaknizun ni sebenarnya bukan simpan, sebenarnya adalah menyembunyikan. Barang siapa yang menyembunyikan zahaba wal fiddah, iaitu emas dan perak ni, nanti kita akan tengok keadaan itu. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dan keadaannya apa, mereka tidak juga membelanjakan, menginfakkan, menafkahkan harta tersebut pada jalan Allah, fi sabilillah. Fabashirhum bi'azabin alim, maka berikanlah kabar gembira tentang suatu azab, siksa yang tiada teperi sakitnya. Fabashirhum ni kabar gembira, tapi dalam keadaan sinis, kena bahagia. Sebenarnya itu antara kaedah Allah Ta'ala berikan suatu sindiran kepada Yahudi Nasara. Kemudian ayat 35, yauma yuhma, iaitu pada hari dibakarnya, alaiha, apa-apa yang mereka miliki, iaitu hartanya mereka, finari jahannam, dalam neraka jahannam itu nanti. Kemudian fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, lalu disela, disela maknanya disetrika ataupun diayunnya. Ramai lama dah tak pakai perkataan setrika selalu pakai ayun. Ayun. Jadi dekat sini ayatnya kalimah yang digunakan disela. Disela tu diayun ataupun disetrika. Dengannya harta tersebut yang dipanas-panaskan itu pada apa? Pada dahi mereka, kemudian pada rusuk mereka. Sebahagian terjemahan menyatakan perut mereka ataupun lambung mereka, serta belakang mereka, ataupun sebahagian terjemahan juga menyatakan pinggul mereka, sambil dikatakan kepada mereka apa dia, iaitu hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu. Lalu para malaikat yang menyiksa mereka pun menyatakan apa, inilah apa yang kamu sembunyikan untuk diri kamu sendiri, maka rasakanlah perkara itu. Ma kuntum taknizun, inilah apa-apa yang kamu sembunyikan itu pada kehidupan dunia kamu sebelum ni. Allahu Akbar. 34 dan juga 35 surah At-Taubah.
Pertama sekali kita lihat dulu keadaan ayat ni apa dia? Ya ayyuhallazina amanu. Allah Ta'ala mulakan dengan wahai orang yang beriman. Tetapi seterusnya inna katsiran minal ahbari wal ruhban, iaitu ramai di kalangan orang-orang alimnya, pendeta-pendetanya, rabai-rabainya di kalangan Yahudi Nasara. Tengok pemimpin agama mereka, pemuka agama mereka. Iaitu kadang apa? Mereka itu la yaquluna amwalan nasi bil batil, mengambil harta orang lain ni dengan jalan yang batil. Jadi sebahagian ulama membahaskan begini. Dulu berlaku di kalangan orang Nasrani ini, iaitu mereka menjual surat pengampunan. Yang dipanggil sebagai indulgence tu, surat indulgence tu. Sijil pengampunan. Jadi jual sijil pengampunan menyebabkan apa? Yang ada duit, yang ada harta, yang ada kelebihan harta, berkemampuanlah beli. Kemudian dipertikaikan pula oleh golongan yang sebaliknya. Orang yang miskin ni, orang yang tak kemampuan ni, tak ada harta sangat ni, pertikaikan. Kamu jual, pendeta-pendeta ataupun gereja-gereja jual ni sijil pengampunan. Bagi orang yang ada duit kelebihan, dia belilah. Tapi bagi kami yang miskin ni, yang tak ada harta ni, yang tak berkemampuan ni, adakah dosa-dosa kami ni tak diampunkan? Dipertanyakan perkara tu kepada pemuka agama mereka, pendeta agama mereka. Mereka pun tak boleh jawab tentang perkara tersebut. Itu juga keadaan ni. Itu satu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah, jadi pemuka-pemuka Yahudi ni, gereja-gereja mereka ataupun tempel-tempel mereka tu banyak dapat sumbangan. Dan dulu sumbangan kadang apa? Masuk dalam peti besi. Peti besi tu, yang macam peti harta karun tu dulu begitu. Sehingga ada sebahagian pendeta-pendeta ni kadang apa? Mereka ni memang ahli ibadah, memang keadaannya kuat pada ibadah, tapi mereka juga nak bahagian keuntungan. Jadi sumbangan-sumbangan yang dia dapat tu, dia buat pinjaman kepada orang. Jadi gereja, pusat agama beri pinjam kepada orang duit tersebut. Dari duit sumbangan tu dia beri pinjam. Nanti dapat apa Ustaz? Nanti dia akan ambil bagian riba tersebut, interest tersebut, bunga tersebut. Jadi dikembangkan di situ. Atas nama menjadi suatu sumbangan yang mana dikembangkan pada mereka. Jadi sebab itu sebahagian ulama kita membahaskan begini. Duit-duit sumbangan ni, adakah dipersetujui, boleh dikembangkan ataupun tidak? Satu keadaan. Sebab kita sumbang, kita infak, kita sedekah, memang dengan tujuan untuk digunakan. Itu ni asal kita kan. Tapi keadaannya apa? Sebagai Allah membahaskan macam mana, setuju ke tak setuju, okey ke tak okey, boleh ke tak boleh, dikembangkan. Itu juga keadaannya. Cuma sebagai Allah membahaskan, dibezakan suatu sumbangan kepada masjid suraunya, pada agamanya, dengan suatu harta anak yatimnya. Harta anak yatim boleh dikembangkan. Kenapa? Untuk kebaikan anak yatim tersebut, dan ianya pada masa akan datang untuk digunakan harta tersebut bagi anak yatim. Itu satu. Adapun sumbangan ni, ulama bahaskan berat dan ramai yang tak setuju untuk dikembangkan. Sebab apa? Sebab sumbangan-sumbangan ini tujuannya memang untuk digunakan. Memang untuk digunakan. Begitu keadaan dia. Cuma wakaf tu ada perbahasan sikit. Sebab wakaf ni dia nak lama. Bila lama, keadaannya dikembangkan. Sebagai Allah bahaskan, lagi baik untuk dikembangkan. Itu juga keadaannya. Kemudian sambung lagi, dinyatakan apa di sini. Jadi mereka tu buat begitu. Jadi duit-duit sumbangan yang banyak ni, mereka nak kembangkan. Jadi ahli ibadah di kalangan Yahudi Nasara ni, dia kuat ibadah, tapi pada masa yang sama dia ambil bagian riba, bagian interest, bagian bunga. Pasal apa? Pasal mereka rasa
mereka boleh terus ibadahnya dengan apa? Dalam keadaan ada juga keuntungan bagi mereka walaupun mereka tak keluar daripada gerejanya. Itu antara perkara yang berlaku dululah keadaan begitu. Kemudian sambung lagi Ar-Rahman la yaquluna amalan sibatik wa yasudduna an sabilillah. Tidak cukup sekadar itu, mereka juga menghalang-halangi pula orang lainnya daripada jalan Allah, iaitu mengenal Islamnya. Ini jadi pada zaman Nabi SAW dan juga pada zaman kita pun lah. Maksudnya apa? Satu, salah mereka kadang apa tadi? Salah mereka ambil harta dengan jalan yang batil. Itu salah dah. Ambil bahagian dunia dengan jalan yang batil. Yang kedua ni, menghalang-halangi pula orang lainnya daripada Islam, daripada dekat dengan Nabi SAW. Halang pula orang daripada berimannya. Sebab apa? Sebabnya adalah yang ini Allah Ta'ala nyatakan berarti apa? Mereka juga bersalahan pada hal ehwal agamanya dan juga hal ehwal berkaitan dengan mengganggu gugat keadaan orang Islam ataupun orang yang mahu berimannya. Jadi itu kesalahan. Jadi terkait kepada bahagian dunia salah mereka, bahagian akhirat pun mereka salah. Jadi itu. Kemudian sambung juga dalam perbahasan ini juga, sebagian guru kami menyatakan ayat ini menjadi satu teguran kepada para asatizah kita, orang-orang ahli agama kita, iaitu apa dia? Sebahagiannya ada madrasah, alhamdulillah, ada sekolah, alhamdulillah. Kemudian apa? Mengambil satu bahagian yuran. Boleh nak ambil yuran untuk tujuan operasi, boleh, no problem. Cuma diperbahaskan lagi di sini, kadang apa? Mengambil satu yurannya dalam keadaan menjauhkan orang lain pula daripada Allah Ta'ala. Ini bagi mereka yang buat suatu kumpulan mereka sendiri, kemudian menjauhkan anak murid mereka, menjauhkan orang-orang yang nak belajar agama ni daripada Allah Ta'ala. Yuran diambil, masuk kumpulan mereka, sekolah mereka ni ataupun akademi mereka ni, kod lah mana pun, kadang apa? Yuran tu mereka ambil satu. Dan mereka ni suka dan nak kepada ahli yang ramai, anak murid yang ramai. Sebab dia boleh buat duit daripada tu. Dia boleh buat duit daripada perkara tersebut. Dan ramai, ataupun banyaklah bila mana kita pergi kepada golongan ataupun kumpulan-kumpulan ajaran sesat ni, kadang apa? Mereka marah bila mana ahli-ahli mereka ni berkurang. Sebab apa? Sebab yuran mereka makin berkurang. Duit-duit simpanan-simpanan mereka makin berkurang sebab ahli mereka berkurang. Sedangkan hakikatnya adalah bila kamu betul-betul dengan niat-niat ikhlas ni kerana Allah Ta'ala, makin ramai anak murid, sepatutnya makin hari anak murid itu makin kenal Allah Ta'ala, makin faham Islam. Tapi makin hari makin jauh, makin hari makin mengagung-agungkan ketua mereka, pemimpin mereka ataupun mudi mereka. Ini salah. Ini juga keadaannya. Jadi golongan yang sebegini itu dua. Dia nak bahagian dunia dan pada masa yang sama menyeleweng pada bahagian akhiratnya. Ini salah. Ayat ni teguran pada orang-orang yang dalam bidang agamanya ataupun orang yang ada followernya ataupun pengikutnya. Ini pun kena hati-hati. Sebab tu kadang-kadang kita tengok anak-anak kita, cucu kita, saudara kita hantar sekolah agama, tengok keadaan dia makin jauh dengan Allah Ta'ala tu, makin dekat. Satu. Yang kedua, dia tengok keadaan dia dengan guru dia macam mana. Hormat beradab dengan guru lain dengan keadaan orang yang mengagungkan, mengidolakan, puja-puja ni. Ini pun kena hati-hati dalam perkara tu. Kemudian wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Barang siapa yang menyembunyikan emas dan peraknya. Yaknizu ni maksudnya adalah menyembunyikan harta dengan menimbus harta tersebut.
sehingga tidak dilihat oleh orang lainnya. Macam mana dikatakan yaknizun ni, iaitu menyembunyikan harta ni? Iaitu ulama bahas ada beza menyembunyikan harta dengan menyimpan harta. Saya ulang ya, ada beza menyembunyikan harta dengan menyimpan harta. Ustaz, kenapa ada beza? Tengok, ayat ni yaknizun ni adalah menyembunyikan harta sebenarnya. Tapi terjemahan selalu tulis simpan. Kalau kita tengok terjemahan, selalunya menyatakan simpan. Dah, ulama bahas sebenarnya menyembunyikan. Apa beza sembunyikan harta? Sembunyikan harta yaknizun ni adalah, pertama, dia ada nafkah dia kepada anak isteri dia, tapi dia lari daripada perkara itu. Satu. Yang kedua apa? Menyembunyikan harta juga adalah dia ada kewajipan zakat dia ada kewajipan berkaitan dengan zakat harta dia, tetapi dia sembunyikan. Sembunyikan macam mana? Tidak menyerahkan, tidak mengeluarkan zakat tersebut. Dan begitu juga berkaitan dengan hajinya dia, kewajipan-kewajipan pada hajinya dia, tidak mahu pun dan tidak berniat pun nak menyimpan satu hartanya untuk tujuan hajinya dia. Jadi ini yaknizun. Menyembunyikan harta berarti lari daripada nafkahnya, lari daripada zakatnya, dan tiada niat pun bagi diri dia untuk menyimpan dengan tujuan hajinya dia. Itu yaknizun, menyembunyikan. Jadi yaknizun ni dosa Ustaz? Jawapannya dosa. Menyembunyikan harta ni dosa. Beza sikit dengan menyimpan suatu harta. Menyimpan harta macam mana? Nafkah dia selesai kepada anak isteri dia. Kemudian zakat dia pun selesai, cukup hisab. Haji pun ada, alhamdulillah, dia simpan dan dia ada niat untuk perkara itu. Kemudian ada lebihan. Lebihan inilah yang dia simpan selepas nafkahnya, selepas zakatnya, selepas simpan untuk hajinya, ada lebihan 1,000 ke 1,500 sebulan tu, maka dia simpan harta ni, maka ni boleh dibenarkan. Yaknizun tadi adalah menyembunyikan harta, itu berdosanya, sebab itu diazab. Ada yauma yuhma tadi tu. Baik, kemudian sambung lagi. Zahabah wal fiddah keadaannya emas dan perak lah, iaitu harta-harta kita. Kemudian wala yunfikunaha fi sabilillah. Dan mereka juga tidak menginfakkan ataupun menafkahkan harta tersebut pada jalan Allah-Nya. Ulama membahaskan masuklah nafkah dan dia masuk juga pada bahagian zakat dia. Kalau kita bahas sikit berkaitan dengan zakat, kalau baca kitab-kitab dulu, kesalahan pada hal zakat ni adalah membawa kepada jinayah. Kesalahan zakat ni boleh membawa kepada jinayah. Apa makna jinayah? Iaitu boleh seseorang itu dikejar, cari dia sampai dapat. Yang kedua apa? Boleh kita tangkap dia, kemudian boleh kita soal siasat dia, dan seterusnya boleh kita hukum dia bila mana dia bersalah ni. Berarti apa? Dalam bab zakat, kita baca kitab-kitab dulu adalah jinayah pada hal ehwal zakat. Allahu Akbar. Zakat ni pun masuk pada jinayah kalau langgar perkara tersebut. Sebab apa Ustaz itu? Sebab benda wajib. Benda yang ada kewajiban. Tapi kalau kitab-kitab yang hari ni ataupun kitab-kitab yang moden ni, dia panggil kepada 3 kesalahan ataupun kesalahan pada zakat. Jadi bila kesalahan tu orang tak nampak sangat. Tapi tak salahnya. Jadi kalau kita baca kitab-kitab dulu, jinayah pada hal ehwal zakat. Allah besar. Kemudian apa dia perkara tu? Yang pertama, bayaran. Seseorang yang dia lari daripada bayaran zakatnya dia, maka dia berdosa dan jinayah pada perkara tersebut. Lari daripada zakatnya. Sebab ni yaknizun tadi, dia nak menyembunyikan harta tersebut. Kemudian apa lagi? Kesalahan pada hal bayaran juga adalah kesemua hartanya dia tidak dimaklumkan untuk dizakatkan ataupun dinilaikan untuk nisabnya dia. Jadi dulu kita bahas dah apa dia? Seseorang yang ada 3 sumber pendapatan. Dia ada gaji bulanan, kemudian dia ni pun pandai juga buat takaful,
Nabil pun takaful dia komisen 1,000, 2,000. Ada juga yang memang rajin lagi Sabtu Ahad berniaga kedai burger, ataupun Sabtu Ahad dia buka bus dekat pasar malamnya sebagai contoh kan. Jadi ada 3 sumber pendapatan di sebulan ataupun dalam setahun tu pun. Jadi ulama bahaskan 3 ni mesti dia declare, 3 ni mesti dia maklumkan untuk dikira nisabnya dia. Tu je keadaan. Jangan gaji bulan je lah Ustaz, sebab gaji bulan ada silip gaji kan. Jadi yang lain ni orang tak tahu ni. Komisen kita, kemudian niaga burger kita kadang-kadang tak ada dalam silip gaji dan sebagainya. Tapi ada yang disimpan, ada yang masuk dalam kita punya bank-bank pun. Ke mana pun sebenarnya ada rekod. Ke mana pun sebenarnya ada rekod dan kita tahu pun atas simpanan tersebut. Jadi dia declare satu je sumber pendapatan. Ini pun boleh bawa pada satu dosa je. Yang kedua apa dia? Yang seterusnya apa dia? Bayaran ni, hal ehwal bayaran yang salahnya adalah dia ada harta di luar negara, tetapi dia hanya maklumkan harta di dalam negara dia sahaja. Jadi ada orang kaya, dia ada harta luar negara, ada duit dia dekat UK sana, ada duit dia dekat Swiss Bank sana, ada duit dia kan, banyak dia simpan. Cuma kadang apa, sebagai orang kaya berhujah, dia ada harta dekat luar negara ni, duit dekat luar negara, simpanan luar negara, tetapi dia berhujah, Ustaz dekat sana UK sana, dekat Swiss Bank sana, mana ada pusat zakat. Jadi bila tak ada pusat zakat Ustaz, tak ada badan uruskan zakat ni, saya rasa tak payah zakat lah Ustaz, lagipun dia dekat luar negara. Jadi dia berhujah begitu. Dan memang niat dia simpan di luar negara pun begitu, supaya tak dizakatkan sebab tak ada badan zakat di sana, tak ada institusi zakat kat sana. Jadi niatnya dia larikan duit tu ke sana. Allahu Akbar. Ulama bahaskan begini kaedah ni. Kok mana sekalipun duit kat mana kita simpan pun duit kita. Bila duit kita, harta kita, boleh tak kita urus dan kita tarik balik duit tu masuk dalam Malaysia? Boleh. Berarti apa? Ulama bahaskan mesti dia kira apa-apa simpanan dia di luar negara tu, walaupun tak ada pusat zakatnya di sana, pengurusan zakatnya di sana, tetap juga diselesaikan zakat itu dalam negara kita, di tempat kita ni. Tu keadaan dia. Tapi ada sebagian orang kaya begitu, hujah dia kat sana tak ada pusat zakat kan? Mana kita tahu. Dah harta dia kan, harta dia yang kontrol pun, dia yang kawal pun kan. Dia dalam negara ke luar negara ke, kita ni pusat pun kan. Tapi dia berhujah begitu kan. Baik, kemudian sambung lagi. Padahal bayaran ini bersalahan juga adalah berkaitan dengan bila mana dia menyerahkan sebahagian harta dia kepada orang lainnya ataupun pihak ketiganya dengan tujuan mengurangkan nisabnya. Ada orang ni, perbahasan ni dulu lagi dah, dalam kitab-kitab lama pun ada dah. Jadi contohlah haul dia cukup setahun, dia ambil bulan 12. Dia ambil bulan 12. Sekarang ni bulan 7. Sekarang ni bulan 7. Jadi bulan 7 ni pun dia dah ada dah harta dia 60 ribu contohnya. Jadi 60 ribu ni dah lebih daripada ni nisab pun. Jadi apa keadaannya dia? Dia pakat dengan adik dia, yang adik dia ni memang kurang harta lah kan. Jadi dia pakat dengan adik dia, Dik, aku bagi, Abang Long bagi engkau ni, transfer duit kat engkau ni 30 ribu. Pasal nisab tahun ni lebih kurang dalam 45 ribu, 40 ribu. Jadi bila Abang Long daripada 60 ribu bagi engkau 30 ribu, jadi harta Abang Long, simpanan Abang Long sekarang ni 30 ribu. Nanti sampai ke bulan 12 tu tak cukup lah nisab tu, jadi tak payahlah kita nak keluarkan zakat. Jadi dia berpakat serahkan harta kepada pihak ketiga untuk mengurangkan nisabnya dia, dengan sengaja, dengan niat pun atas perkara tu. Berlaku dah, berlaku. Sebab perbahasan ni dalam kitab-kitab lama pun ada dah. Kitab dulu ada dah. Berarti dulu pun berlaku. Kita baca sahaja. Jadi dia larikan hak milik tu kepada orang lain pihak ketiga dengan niatnya mengubah hak milik tersebut.
Tapi ianya adalah satu pakatannya, satu niat jahatnya. Ulama bahas ada dosa juga pada perkara tersebut. Itu dia keadaannya berlaku. Sama juga kalau seseorang itu dia ada kambing, dia beli kambing. Keadaannya apa? Keadaannya adalah dia tengok kambing dia sekarang 38 ekor. 38 ekor. Kemudian apa? Dia tengok juga keadaannya adalah ada 3 ekor kambing yang belum beranak tapi ada isi ataupun ada kandungan anak dalam kambing tersebut. Jadi bila mana 38, kalau bukan menetas, kalau lahir kambing tu keadaannya dapatlah 41 ekor kan. Bila 41 ekor kambing, ada dah kewajiban dia untuk keluarkan zakat pada hal tu, pada binatang tersebut. Jadi keadaannya apa? 38 ekor dia kira, ni 3 ni tengah mengandung ni, tengah dalam ada anak ada isi ni, kan nanti kalau keluar kena bayar zakat. Jadi dia segerakan, dia cepat-cepat cari orang yang boleh beli kambing dia tu. Jadi bila mana 38, nanti kalau keluar 41 ekor, jadi dia cepat-cepat jual 2 ekor kambing dia. Sebelum lahir tu dia cepat-cepat dengan tergesa-gesa ni nak jual. Supaya apa? Supaya bila 38 nanti jadi 36, lahir nanti 3 ekor kambing jadi 39, tak cukup 40 ekor. Berlaku dah. Dulu lagi ulama bahas dah tentang perkara tu, mengurangkan ataupun tergesa-gesanya dia menjual kambing tersebut dengan niatnya dia tidak mahu pun mengeluarkan zakat pada hal tersebut. Jadi ni saya baca dalam kitab-kitab lama dulu pun. Jadi kalau dulu berlaku, sekarang pun berlaku lagi dahsyat lah kan. Jadi ada kan. Kemudian sambung lagi seterusnya. Yang seterusnya, yang kedua adalah bersalahan juga pada hal zakat itu adalah dalam bab agihan zakat. Macam mana boleh bersalahan pada bab agihan zakat? Pertama, dia agihkan zakat kepada mereka yang bukan asnaf pun. Dia agihkan zakat dengan mereka yang bukan asnaf. Salah. Ataupun dia tak kenal dan dia tak tahu pun, tak ada ilmu pun siapakah itu asnaf, tapi dia serahkan saja duit dia, harta dia, zakat dia kepada saya itu. Contohlah, kadang-kadang kita tengok orang tua pakai basikal tua. Tidak semestinya orang tua pakai basikal tua tu dia daif, dia miskin, dia asnaf dah. Sebab hari ni pun basikal tua pun kalau dijual dekat Shopee-nya ke, dijual dekat Mudahnya ke, 8,000 pun orang beli. 10,000 pun orang beli, pasal barang antik dah. Berarti hari ni yang pakai basikal tua kita tengok daif, tapi sebenarnya dah orang tu ada harta pun. Allahuakbar. Jadi kita tak boleh menilai perkara tersebut dengan zahir itu saja. Itu satu salah dia. Salah pada agihan juga adalah mengambil keuntungan daripada agihan zakat tersebut. Saya ulang, mengambil keuntungan daripada agihan zakat tersebut. Macam mana tu? Okey, dengar seorang ni dia ada kedai runcit. Dia ada kedai runcit. Jadi dia kira zakat dia tu sekitar 10,000 tahun tu. Dia kira zakat dia tu sekitar 10,000. Orang kedai runcit ni kita tengok macam biasa-biasa je kedai dia, zat dah. Ada orang kedai runcit bersih dia saja, yang untuk diri dia saja sebulan 6,000 ada, sebulan 10,000 ada. Banyak sebenarnya hasil dia orang. Jadi ada satu orang dia ada kedai runcit, zakat dia tahun tu sekitar 10,000 ringgit. Contohlah. Tapi dia fikir juga nak agihlah zakat ni sendiri dengan nilaian 10,000 ringgit tadi tu. Tapi katanya apa? Dia tak nak bagi duit. Dia nak buat bakul sumbangan. Dia nak buat bakul sumbangan. Mana apa? Kedai runcit dia tu ada beras, ada kuih tiaw, ada bihun, ada tepung dan sebagainya lah. Jadi dia buatlah bakul sumbangan. Buat bakul sumbangan. Kadangnya apa?
biasa dia jual kepada orang luar, semua barang-barang kedai runcit dia kepada orang luar, margin dia 30%. 30% margin keuntungan. Tapi dia kata ni sebab kita nak bagi zakat ni, nak berikan zakat ni, tapi ambil barang di kedai dia. Dan pada masa yang sama, dia diskaun daripada 30% margin jadi 10% di margin. Jadi daripada 10,000 tu zakat dia sepatutnya, tapi ambil barang di kedai dia, buat baku sumbangan dengan 10% margin, berarti 10,000 nilaian tu hanya 9,000 sahaja yang diagihkan zakat dia. 1,000 lagi dia ambil bahagian keuntungan di situ, margin dia di situ. Ni salah. Ni salah. Kita mungkin tak rasa sebab kita tak ada kedai runcit pun. Kita tak diuji sebab kita ada runcit. Tapi bagi orang yang ada kedai runcit, itu kan ada. Tengok tak? Jadi niat dia bagus dah, alhamdulillah. Nak beri zakatnya, tapi ambil bahagian keuntungan di situ. Ulama bahas salah pada hal tersebut. Salah pada hal tersebut. Berarti apa? Sebaiknya 10,000 tu serahkan dia lah. 10,000 saja serahkan. Jangan ambil dengan barang kita dan sebagainya. Sebab ke mana sekalipun kita ada hati ni, ini kalau dah lawan tuan-tuan, kita tak tahu. Kadang-kadang orang rasa seronok dan kita rasa bagusnya dia bagi zakat dengan barang-barang dia sendiri tu. Tapi keadaannya di belakang tabir tu boleh berlaku begitu. Orang pun tak tahu. Ada margin keuntungan di situ, 10% lagi. Tak kira lah berapa persen pun keadaannya 10,000 zakat dia sepatutnya diserahkan 10,000 juga. Itu juga keadaannya. Allah berlaku dah. Begitu keadaan. Baik. Kemudian sambung lagi. Kesalahan juga pada yang seterusnya adalah penerimaan. Penerimaan pun begitu juga. Macam mana penerimaan boleh salah? Orang itu dia bukan asnaf, tetapi ngaku-ngaku dia sebagai asnafnya. Kalau dekat kita orang kata bawah wa'alam dah. Ada kes-kes yang kita nampak, yang kita detect, dia ni mengaku-ngaku dia asnaf lah. Cuma kalau di Indonesia, di negara jiran sebelah sana tu, berlaku dan diceritakan sendiri oleh penghulu dia. Jadi di Indonesia, zakat ni diuruskan oleh penghulu dia. Penghulu dia. Jadi apa keadaan dia? Penghulu ni dia tahu kampung dia, kejiranan dia, kan orang taman dia kenal. Tapi penghulu kata apa? Ramai di kalangan orang-orang kampung dia yang ada harta pun, yang ada tanah pun, yang ada simpanan banyak sekalipun, ngaku-ngaku diri dan jumpa dengan penghulu tu ramai-ramai minta borang asnaf. Pasal apa? Pasal nak juga bahagian zakat tersebut. Penghulu kata, kamu bukan asnaf, kamu bukan berkemampuan. Bila penghulu kata tak boleh, ramai-ramai pula yang nak minta borang asnaf tu marah penghulu tu. Tuan-tuan bayang, orang yang buat salah, dia marah orang yang betul. Pelik tak? Pelik kan? Patutnya orang betul lah tegur orang yang salah. Ini orang yang salah marah orang yang betul. Allahu Akbar. Itu juga keadaannya. Jadi ini juga ada perbahasan. Kenapa ulama bahas? Kenapa hari ini banyak juga kutipan zakat, banyak juga asnaf? Sebab antara sebabnya adalah ramai yang tak layak sebagai asnafnya, tetapi mengaku-ngaku diri sebagai asnaf. Jadi menyebabkan apa? Menyebabkan orang yang asnaf sebenar-benar tu tak dapat hak dia sepenuhnya. Itu juga keadaannya. Allahu Akbar. Jadi boleh berlaku keadaan yang sebegitu. Penerimaan pun begitu keadaannya. Baik. Kemudian seterusnya apa lagi? Sambung lagi ayat tadi kita bahas lagi apa dia? Fabashirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah khabar gembira dalam keadaan sindiran Allah Taala beritahu, iaitu azab Allah Taala itu adalah satu perkara yang pedihnya. Baik. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yauma iaitu pada hari, yuhma dipanaskan. Dipanaskan tu adalah, kalau tengok lisanul Arab membawa makna suatu logam.
Satu logam yang dipanas-panaskan sehinggalah warna logam tersebut menjadi kepada satu perkara yang merah membaranya. Yumat tu maknanya begitu. Panaskan satu besi, suatu logam hingga bertukar warna. Jadi perkara yang merahnya ataupun orange membaranya, berarti apa benda yang panas sungguh-sungguh lah. Alaiha, pada harta mereka itu, binari jahannam, dalam neraka jahannamnya nanti. Lalu apa dia? Fatukwa. Fatukwa ni disela, diserekanya, diayunnya. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang benda panas pun kita elak dah. Ini benda yang dipanaskan hingga membaranya ia, kemudian disela, ditekuk, ditekan. Allahu Akbar. Kat mana tu? Tengok tu, dinyatakan apa? Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Pertama, pada dahinya mereka. Allahu Akbar, dahi mereka. Yang kedua, junubuhum, iaitu rusuknya mereka, sebagai menyatakan lambung mereka, perut mereka. Wa zuhuruhum, belakang mereka. Baik. Jibahuhum ni maknanya dia adalah dahi. Kenapa dahi? Sebab yang pertama ulama bahas adalah mereka ada akal, mereka ada ilmu, tetapi sengaja ataupun dengan niatnya menafikan perkara tersebut, nafikan nafkah dia, nafikan zakat-zakat yang menjadi kewajiban pada dirinya dia. Jadi tak gunakan ilmu dengan sebetulnya, tak gunakan akal dengan sebaiknya, padahal harta tersebut. Baik. Kemudian sambung lagi. Wajunubuhum apa dia? Iaitu pada lambung ataupun perut mereka ataupun rusuk mereka. Ini kat sini nyatakan rusuk. Rusuk ni maknanya apa? Kiri dan kanan. Keadaannya begini Kenapa begitu? Sebab kadang-kadang sebahagian kita isteri dia minta, abang minta maaf bang, tapi peti ais kita dah kosong dah, kan tak ada apa nak makan dah, ataupun tak ada duit dah nak beli makanan dah. Abang baru gaji dan bang, macam mana bang boleh tak bagi sikit? Sebahagian suami dia berpaling. Isteri minta ni nafkah dia, keperluan dia, tapi sebahagian suami berpaling. Berpaling dalam keadaan dia tak cakap pun, tak keluarkan kata-kata pun, berpaling saja, kemudian dia keluar rumah. Jadi berpaling itulah Allah Ta'ala tak redha tentang perbuatan tersebut, menyebabkan rusuk mereka diazab juga. Kemudian wazuhurum, belakang mereka. Berarti apa ulama bahas? Mereka membelakangkan hukum Allah Ta'ala dengan keadaan apa? Tidak mahu, dan dengan niat pun tidak mahu melaksanakan perkara tersebut. Ulama bahas keadaan ni menyatakan apa dia? Harta kita boleh bawa kesakitan pada tubuh kita. Bila kita baca ayat ni kan, dinyatakan apa? Harta kita pun boleh menyebabkan kesakitan pada tubuh kita, badan kita, anggota kita. Jadi kena tengok balik. Boleh jadi antara punca kita sakit ni disebabkan harta kita. Itu dia keadaannya. Ustaz ni kan berkaitan dengan akhiratnya, tak mustahil. Akhirat ni katanya apa? Ulama bahas, mereka itu disela pada dahi mereka, rusuk mereka, belakang mereka tu bukan dalam fizikal yang kurus ni dah. Allah Ta'ala tak puas hati azab seseorang yang kurus keadaannya. Allah Ta'ala akan ni besarkan badan dia. Luahkan badan dia ni, rusuk dia ni luahkan. Tuan-tuan bayang keadaan kalau luaskan seseorang punya badan tu dalam keadaan 1 kilometer. Berarti apa, sakit tak? Sakit lah. Bukan 1 kilometer tu ala 1 cm dia kena azab dah. Berarti 1 kilometer tu 1 meter Allah Ta'ala azabnya. Dibesarkan tubuh orang-orang yang berdosa ni. Dahi-dahi mereka pun begitu juga, dibesarkan. Diluahkan dahi mereka supaya diazab dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya. Jadi ulama bahas dalam ayat ni juga menyatakan harta kita boleh menyebabkan kita sakit ataupun membawa kepada kesakitan pada tubuhnya kita. Sikit kita tuan. Hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu. Lalu pun malaikat berkata, inilah apa yang kamu sembunyikan pada bahagian harta-harta kamu itu.
ataupun pada nilaian harta yang kamu miliki di dunia itu. Fazuku, maka rasakanlah. Ma kuntum taknizun, dinyatakan apa lagi? Inilah juga tetap perkara yang kamu sembunyikan dulu. Allah Akbar. Jadi inilah dua ayat yang kita bahaskan pada pagi ini. Dinyatakan apa? Iaitu keadaan-keadaan yang mana orang yang menyembunyikan harta dalam keadaan memang dengan niat dan tujuan tidak menggunakan harta dengan jalan yang baiknya ataupun melanggar syariat pada harta tersebut. Baik, masuk kepada soalan kita. Dinyatakan apa soalan yang dipertanyakan oleh jemaah kita? Adakah asnaf boleh menjadi sebahagian daripada jemaah hajinya? Jadi soalan yang ditanyakan, adakah asnaf boleh menjadi sebahagian daripada jemaah haji? Sedangkan dalam surah Ali Imran menyatakan apa dia? Syarat menjadi orang yang menunaikan hajinya ataupun jemaah hajinya adalah mesti berkemampuan. Mesti berkemampuan. Sekarang ni dipertanyakan, boleh tak asnaf itu menjadi sebahagian daripada jemaah haji? Baik. Berkemampuan tu adalah pada hartanya seseorang yang mahu menunaikan hajinya dia ada bekalan dan dia mampu sediakan bekalan itu. Satu. Yang kedua, berkemampuannya dia adalah ulama bahas menyediakan suatu bekalan simpanannya kepada orang-orang yang di bawahnya dia ataupun nafkah-nafkah yang dia tinggalkan. Itu dia keadaan. Berarti sebelum pergi haji, seseorang tu mesti dia juga bukan asnaf. Satu. Kemudian waktu pergi haji, waktu pergi menunaikan haji juga, semasa menunaikan haji juga ada orang berhujah, Ustaz, bukan ke orang pergi haji ni asnaf fisabilillah menuju Allah Ta'ala, Ustaz? Takkan tak boleh RM1,000 ke RM500 ke, kurang-kurang pun dapatlah, kurangkan sikit kan? Jadi dia berhujah begitu pula. Sedang menunaikan haji ni bukan asnaf fisabilillah, bukan? Waktu dia pergi menunaikan haji pun dia bukan asnaf. Sebab sudah cukup bekalannya dia sewaktu dia menunaikan haji itu. Berarti apa? Seseorang bukan asnaf itu dalam kenapa? Sebelum dia pergi haji dia bukan asnaf. Semasa dia pergi haji pun dia bukan asnaf. Itu dalam keadaan bagi orang yang menunaikan hajinya, maka dia bukan asnaf. Itu dia keadaan dia. Cuma kalau pun ada sebagai orang tanya, Ustaz, nak tajuk orang pergi haji ni boleh tak? Nak tajuk orang pergi haji, jawapannya boleh, tak ada masalah. Menaja tu pula bukan dengan niatnya seseorang itu nak keluarkan zakat dia dah. Contoh kita cek balik zakat kita tahun ni lebih kurang dalam 10,000. Contoh. Jadi keadaannya apa? Keadaannya dah rasa bagilah orang nak pergi haji dengan niat nak bagi zakat ke dia juga. Sebab kita punya niat memang nak pahala banyak ni. Orang pergi haji banyak ustaz pahala. Kita pun nak bayar zakat pun ada pahala juga dekat situ. Bayar zakat kepada orang nak pergi haji. Tapi tanpa ilmunya dia pun bagi. Ulama bahas tak boleh. Sebab jemaah haji bukan asnaf. Dia berkemampuan. Maka dia bukan asnaf. Jadi syarat nak pergi haji pun mesti berkemampuan. Berarti dia bukan asnaf. Maka kita nak keluarkan duit zakat kita, tak boleh diserahkan kepada orang yang nak menunaikan hajinya dia. Hatta sebagai ulama bahas adalah nak tajuk orang pergi haji tu, walaupun bukan dengan duit zakat kita, duit simpanan kita, memang kita nak beri kepada orang. Tajuk tu pun ulama bahas mesti juga sebenar-benarnya mencukupkan nafkah dia dulu di rumah tu. Sebab macam mana dia pergi haji dan keadaan nafkah dia terabai pun, nafkah dia tak selesai. Tak boleh sebenarnya. Tapi orang kita, dia nak tajuk orang tu, nak tajuk orang susah tu. Kadang-kadang ulama bahas lagi, orang susah, orang yang asnaf, dia belum sampai pun kewajiban dia untuk menunaikan, melunaskan haji tersebut. Itu dia keadaan.
Tapi ulama bahas lagi, selagi mana dia ada niat untuk perkara kebaikan itu, niat dia nak pergi haji tapi tak sampai-sampai lagi, ada dah pahala-pahala kebaikan di situ. Jangan risau bagi orang yang susah gitu keadaan dia. Boleh? Okey, habis selesai Boleh selesai itu saja. Moga-moga Allah terima amal ibadah kita, amal jariah kita, sedekah kita, wakaf kita, zakat kita, infak kita. Ada soalan ke? Simat? Okey, boleh. Ini kalau umrah lah, dia nak pergi sangat, tapi dia tak mampu. Okey. Cuma dia buat loan, personal loan. Okey. So boleh ke? Okey, baik. Umrah tapi dalam keadaan dia tak berkemampuan, tapi dia buat loan. Ulama bahaskan dua keadaan. Yang pertama, seseorang itu berkemampuan untuk melunaskan hutang dia di masa hadapan. Sebagai contoh, dia ambil loan ni untuk pergi umrah dalam 5,000, 6,000, 7,000 lah, kita ambil gitu kan. Tapi dia ada kemampuan melunaskan hutangnya di masa akan datang. Dia ada gaji bulan dan dia kata, boleh, saya mampu potong setiap bulan 150 ataupun RM200. Potong pada tahun-tahun yang akan datang atau bulan-bulan akan datang. Sebagai ulama bahaskan, bagi orang yang sebegini ambil hutang untuk buat umrah dibenarkan, sebab dia berkemampuan melunaskan hutang tersebut. Dan pada masa sama kata apa? Dia nak pergi umrah tu pasal apa? Pasal umur dia dan dia kesihatan dia. Rasa macam apa-apa ke takut tak sempat dan sebagainya. Jadi dia buat dulu, ambil hutang kata itu yang dia mampu selesaikan pada masa akan datang. Boleh dibenarkan orang yang sebegini. Tapi bagi orang yang kedua, tidak diperbolehkan berhutang dalam keadaan kalau jika sekiranya nafkah dia pun dia tak berkemampuan. Memang susah sangatlah. Dan masa yang akan datang pun dia takkan mampu nak menyelesaikan hutang-hutang tersebut pun. Jadi ini tak pergi kepada tak dibenarkan untuk ambil hutangnya, sebab bahagian kepada nafkah dia pun tak selesai. Tapi ramai orang kita yang pertama tadilah, dia berhutang ke apa? Bukan tak mampu nak bayar, bagus lah. Tapi ialah sebab kita banyak komitmen dan sebagainya, masa akan datang kita nak selesaikan pun boleh dibenarkan. Tapi bagi orang yang tak ada semua pendapatan ataupun ulama bahaskan tak ada gaji bulanan ni, adalah lebih baik dia tak berhutang untuk perkara tersebut. Itu je, boleh dapat selesai. Okey, baik. Muslimat okey semua? Kalau katakan seorang budak-budak ni gaji ada, hisap dia kena bayar zakat, tapi duit dia tak ada. Gaji dia ada, adakah dia kena bayar zakat? Okey, baik. Gaji tu ada, tapi duit dia tak, simpanan tak ada. Tak ada apa. Okey, baik. Jadi tak ada keperluan zakat. Sebab memang kita ada gaji setiap bulan 10,000, 15,000 kan. Tapi dapat habis. Sehingga kan haul kita cukup, tapi nisab kita tak ada pun. Maknanya contohlah dalam hujung tahun tengok 5,000 je sempat simpan tahun tu. Ataupun dalam simpanan memang ada 5,000 je kan. Maka dalam keadaan itu tak perlu keluar zakat, sebab nisab tak cukup. Walaupun slip gaji lebih ni 10,000 lebih. Boleh. Ada satu orang kata tengah perkara ni lah. Ada satu orang, dia ni hakim. Hakim yang menilaikan siapakah yang layak dibenarkan untuk berpoligami. Minta maaf muslimat. Okay, baik. Jadi satu orang hakim ni dia nilaikan dua orang. Satu ni adalah pengarah, jawatan dia pengarah. Satu lagi ni adalah pemadluri bang. Hakim menilaikan yang pengarah ni tak dibenarkan untuk berpoligami. Tetapi ni yang bawa lori ni dibenarkan. Kenapa? Memang namanya orang yang bawa lori, tapi ada juga orang bawa lori ni belah-belah ribu ada. Lagi-lagi yang bawa mesin besar tu, troli besar dan sebagainya, trailer besar, maka keadaannya adalah belah-belah ribu gaji dia. Ataupun kadang tak banyaklah 8,000, 9,000, tapi komitmen dia jaga, dia selesaikan semua sekali, nafkah semua okey, dan dia ada lebihan. Maka hakim menilaikan dia ni layak. Jadi kita jangan rasakan orang yang gaji besar tu katanya, oh ini banyak ni zakat dia, belum tentu. belum tentu. Itu dia ke keadaannya. Jadi itu antara perkara lah pembahasan kita. Habis selesai? Selesai. Ya, boleh. Ya, contohnya si mati ni ada shareholder. Okey, ada saham. Ada saham. Jadi dia belum putus lagi dengan partner share tu. Okey. Macam mana dia punya, sama ada dia kira dari segi apa?
Faraid juga ke keuntungan tu ke atau macam mana? Okey, baik, betul. Kalau dari segi saham dia ada dua kaedah. Ada dua kaedah. Pertama, dia selesaikan semua saham tu. Dia selesaikan semua saham tu, maknanya apa? Waris dia kata kita jual semua saham Abah. Dalam syarikat tu, kemudian duit yang kita jual daripada saham Abah tu kita faraikan. Boleh. Maknanya dia lupuskan semua saham tu lah. Satu. Yang kedua adalah tak dilupuskan tapi diagihkan sesama adik-beradik pun boleh. Contohnya adik ni ambil berapa, cuma saham ni pun kadang-kadang begini lah. Perbahasan kalau dia satu syarikat mudah lah. Pasal saham tu ke mana sekalipun dalam satu syarikat. Jadi Abah ada 10% saham, lebih kurang dalam 1 juta unit saham. Bagilah sama adik-beradik lebih kurang macam tu, boleh. Ataupun ada juga ayah dia banyak syarikat ni. Syarikat lombong ada, syarikat hotel ada, kemudian syarikat property ada. Jadi ada sebahagian kaedah hari ni adik-beradik bincang berlebih kurang. Siapa nak ambil property punya bisnes, siapa nak ambil saham dalam bidang peladangan, siapa nak ambil saham dalam bidang pelombongan. Ada begitu keadaan dia. Jadi kadang-kadang keadaannya adalah adik-beradik berlebih kurang pindahkan saham tu ikut bahagian ataupun segmen-segmen perniagaan yang diorang nak ataupun diorang prefer. Tapi tadi bang, keadaannya dua lah. Boleh pindahkan saham tu ataupun lupuskan dua saham tu pun boleh keadaan dia. Tapi selalunya orang lupuskan lah. Orang lupuskan. Sebab apa? Sebab mudah nak kira dan juga pada masa yang sama cash tu boleh diuruskan dengan lebih mudah lah tentang perkara tersebut. Okey, boleh? Itu keadaannya. Habis lah? Ya. Kalau ni saya tengok dari segi pengurusan agama kan dia berikut negeri kan. Macam zakat pun ikut negeri lah kan. Okey. Contohnya kifayah untuk negeri Selangor mungkin berbeza dengan kifayah dengan Perlis. Betul. Jadi macam kalau contohnya dia dulu menerima zakat di negeri Selangor, itu dia berhijrah ke negeri lain, bersepadan. So macam dia nak kira penggunaan zakat tu sebab cost of living ni tak sama kan kalau macam diberikan. Betul. Contohnya di Selangor RM5,000 pun ternampak okey lagi. Kalau mungkin di Perlis RM5,000 tu banyak lah. Betul. Pasal mungkin cost of living kat sana. Betul. Setiap negeri dia ada hadul kifayah. Hadul kifayah ni nafkah sebenarnya. Bahasa mudahnya hadul kifayah adalah kewajiban-kewajiban seseorang pada hartanya dia. Contohnya hadul kifayah kepada isteri berapa ribu nilaian dia. Kemudian kepada anak dia berapa nilaian dia. Jadi adalah anggaran-anggaran yang dia nilaikan di situ dan ikut pada negeri masing-masing lah. Dan negeri masing-masing itu pula adalah keadaannya di mana kita berada, boleh dan kita mohon untuk di negeri tersebut. Walaupun kita rakyat negeri lain keadaannya boleh. Begitu kan yang boleh kan. Sebab kita bekerja berkhidmat di situ. Itu juga keadaan. Jadi ikut dan nilai kepada tempat kita berada semasa itu. Mana kalau kita sebelum ni kat Selangor kita bekerja, mohon zakat yang di Selangor, tapi kemudian kita berpindah ke Kedah ke Perlis ke, mohon di sana, boleh tak ada masalah di tempat kita. Juga tak tak Selangor tak di Sembilan. Kaedahnya adalah di mana kita berada di situ, kita mohon zakatnya. Boleh je. Muslimat dan salah ini kalau apa-apa boleh WhatsApp dia. Moga-moga dalam jiwa amal ibadah kita menjalankan kita sedekah kita wakaf kita zakat kita infak kita kemerdekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, redha menerima kita sebanyak umatnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Redha memberikan syafaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya.